وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم، وبخواص الحروف والأسماء التامات، وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات، وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون، يا مجري البحار والعيون، يا من خزائنه بين الكاف والنون، وعلم بما كان قبل أن يكون. ونسألك اللهم أن تسلك بنا جدة برضاك، وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك، وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب، وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق، وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا، وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مهموم، سبحان المنفس عن كل مغموم، سبحان المنفس عن كل مجنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا الله, wahai Tuhan kami memohon kepadamu semoga engkau arahkan kami kepada jalan keridhaan-Mu, menjadikan kami sebagai warga kebahagiaan dan kekayaan-Mu, dan kami memohon semoga engkau memudahkan kami mencapai segala hajat dan maksud, dan supaya engkau jadikan keridhaan-Mu itu kepada kami sebaik-baik teman yang menemani kami mencapai kebesaran dan kehebatan, dan memurniakan kami segera doa kami diperkenankan. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal-junun wal-judam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya mufarrijal humum, ya mufarrij farrij, يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ruzaili bin Man atas pimpinan bacaan Yasin sebentar tadi. Diharapkan doa secara berjemaah ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ke agenda yang dinanti-nantikan, iaitu ucapan daripada Pengetua Sekolah Agama Menengah Bestari. Justru majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Nazara binti Mahmud untuk menyampaikan amanat dan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berusaha Puan Wan Raini Wan Yaakob, PK Pentadbiran, Puan Haryati Borham, PK HEM, Puan Rasidah Ramli, PK Co-Curriculum, Barisan JKMP, guru-guru dan juga anak-anak Sambestari yang dikasihi sekalian. Kita tidak dapat bersua muka sejak daripada 11 hari bulan 10 tempoh hari sehinggalah sekarang dan berakhirnya waktu persekolahan.
Diharapkan semua pelajar dapat memanfaatkan masa-masa yang terluang itu dengan baik sekali. Untuk pengetahuan para pelajar, jumlah bilangan hari sepatutnya kita bersekolah pada tahun 2020 ialah 220 hari, tetapi kita sempat bersemuka ialah sebanyak 121 hari sahaja, dan selebihnya adalah PDPR, ini kita belajar di rumah. Jadi pelajar tengoklah maknanya sepatutnya kalau norma biasa kita belajar di sekolah ialah 190 hari. Yang ini kita hanya belajar 120 hari sahaja. Maknanya jauh berbeza 70 hari. Dia jauh tu. Jadi diharapkan semua semua pelajar dapat menghargai dan membiasakan diri dengan norma baharu itu. Di sini kebanyakan PDPR ataupun PDPC kita, pembelajaran kita lebih kepada kendiri. Apabila kita sebut dengan pembelajaran kendiri, jadi pelajar perlu berdisiplin. Yang pertama, kena jaga masa. Kalau kebiasaannya di sekolah, anda bangun di awal pagi. Awal jam 5 pagi. Jadi di rumah pun anda buat begitu jugalah. Bangun di awal pagi, Anda bangun, solat sunat, anda mengaji, untuk refreshkan minda anda. Kalau sebelum ini kita ada PDPR atau pembelajaran di rumah, kita bermula jam 7.30. Ramai juga yang lambat untuk login. Jadi apa yang saya takut nanti bila bermulai daripada hari ini 18 hari bulan 12, kita tidak ada PDPR lagi sebab sekolah sudah bercuti, dan guru-guru pun hendak bercuti lah untuk berehat bersama dengan keluarga. Jadi pandailah pelajar mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah. Bagaimana yang anda lalui, saya kata waktu sekolahan, bangun pagi anda mengaji, anda solat sunat, kemudian anda belajar. Jadi kalau waktu belajar itu anda belajarlah. Terutama pelajar yang akan menghadapi peperiksaan. Pelajar tingkatan 3 untuk tingkatan 4 2021. Ujian kemasukan kelas sains PKL itu akan pada 20 hingga 21 Februari. Maknanya dia selepas buka sekolah lah. Kemudian sama itu juga dengan SPM dan SMA. Jadi sepanjang bulan ini, bulan Disember dan Januari, sebelum kita bersemuka, anda buatlah rutin anda untuk membaca buku, mengulang kaji. Kalau anda nak tengok buku dah letih, kalau anda nak berbuka laptop atau telefon, pilihlah rancangan ataupun program yang sesuai dengan anda. Contohnya, PSS, Pusat Sumber Sekolah, mereka akan mengadakan kembara PSS yang akan bermula pada hari Isnin ini hingga 19 Januari. Jadi anda login lah, anda turut serta dengan program itu. Itu sebagai contoh lah. Dan banyak lagi program-program lain yang anda boleh akses, yang boleh menjana minda anda. Jangan menggunakan waktu terluang, bapa anda beri amanah anda, beri gadget, bagi laptop, bagi telefon dan sebagainya. Tapi jangan sia-siakan amanah ibu bapa anda.
gunakanlah dia sesuatu aktiviti yang boleh menjana minda anda. Jangan pecah amanah. Maknanya jangan, kalau anda diberi amanah, anda tidak amanah, maknanya anda telah melakukan dosa. Ya. Seterusnya, kalau waktu pengurusan masa, saya bagi secara ringkaslah pengurusan masa. Bangun pagi seawal pagi, solat subuh, anda kena baca Quran, lepas itu anda solat duha, solat isyraq. Seterusnya nanti anda akan belajar, solat jangan lupa. Cuba hindari solat akhir waktu. Sekarang ni anda tidak ada apa-apa alasan, jadi anda perlu solat awal waktu. Ibadur Rahman kita boleh dibuat dengan sempurna di waktu cuti sekolah ini. Dekatkanlah diri kepada Allah SWT. Saya kata bukannya hanya kelas peperiksaan, semua kelas lah. Di mana kalau kita nak memohon, kita perlu sucikan diri kita, dan kita perlu untuk muhasabah diri dan dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jaga diri. Di norma baharu ini anda perlu jaga diri ke mana-mana, keluar anda perlu pakai tutup muka, anda perlu jaga kebersihan, kebersihan diri. Anda juga perlu jaga, selain yang saya kata tadi, selain daripada jaga diri, kebersihan diri, jaga solat. Saya tidak mahu nanti orang kata pelajar sampai bila balik rumah tidur manjang tak tahu apa. Saya takut nanti ibu bapa anda bagi akan menyebut macam ini ke di sekolah. Tidak ada, anda tidak mengaji, anda lewat solat dan sebagainya. Jadi anda perlu jaga diri, kebersihan diri, dan jaga solat. Maknanya kita jaga diri kita bukan saja untuk dunia, tapi kita untuk akhirat. Seterusnya, tak boleh. Dia buffering sama dah. Untuk persiapan, persiapan di awal tahun, anda ada masa lebih kurang saya anggap 1 bulan lagi dari sekarang. Di awal tahun ini pastikan buku anda, buku teks anda belum pulang. Jadi saya harap buku teks yang pertama, pelajar tingkatan 5 yang mengambil buku dini tingkatan 4 untuk ulang kaji, diharap dapat pulangkan buku. Sebab saya dimaklumkan oleh guru SPBT bahawa jumlah buku untuk diagihkan nanti bagi pelajar tingkatan 4 tahun depan tak cukup. Jadi guru yang meminjam, pelajar yang meminjam buku dini tingkatan 4, sila pulangkan buku tersebut. Seterusnya, pemulangan buku teks telah dimaklumkan oleh Puan Haryati. Kita akan pulangkan pada 19 hari bulan. Untuk persiapan, jangan buku itu bersepah, ikat siap-siap buku dan pastikan bilangan cukup. Seandainya buku telah hilang, sila ganti dengan buku juga. Sekali lagi saya ulang, kira buku, ikat dekat buku tersebut dengan tali rafiah ke buat apa pun, pastikan buku cukup. Kalau tak cukup, anda perlu ganti dengan buku. Kenapa kami minta anda ganti dengan buku? Sebab buku perlu dipulangkan dengan lengkap untuk adik-adik kamu yang di bawah. Okey? Jadi para pelajar buku jaga dan saya tidak mahu nanti ada yang sebab waktu kita pengagihan buku yang lama, penerimaan buku yang baru, kita tidak ada masa yang panjang. Sebab kalau kita lihat kepada kes COVID-19 ini, pada waktu sekarang ni masih lagi 4 digit
saya takut berikutan nanti Januari kita masih lagi norma baharu ini tidak putus lagi. Tapi kita berdoalah supaya ianya akan berkurang dan kembali kepada norma biasa. Tapi sebagai persiapan, anda perlu, saya kata, perlu buat langkah-langkah tersebut. Dan kalau lagi cantik, anda tulis, letak kertas A4 atau sebagainya, dekat atas buku yang diikat, nama dan tingkatan. Jadi mudah. Kalau tak cukup buku tu, kita tahulah. Okey. Ada setengah sekolah, dia buat pemulangan buku secara drive-thru. Maknanya, ambil waktu yang singkat macam ni lah. Maknanya, anda ikat cukup bilangan, tulis nama, tingkatan, cukup bilangan dia berapa. Nanti kita perhatian akan belaslah berapa sepatutnya ada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Dan kita ketahui bahawa pelajar tingkatan 2 dan 3 dia akan bercuti sehingga bulan, dia bukan bercuti lah, berada di rumah, PDPR di rumah sehingga bulan Mac. Jadi diminta pelajar ini yang akan datang 19 hari bulan itu adalah untuk mereka mengambil buku, membolehkan 20 Januari itu kita dah mula dengan PDPR, makna pembelajaran di rumah. Jadi itu kena ambil perhatian ya. Seterusnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan juga pelajar kerana telah menjelaskan semua yuran makan, yuran suak sekolah dan juga dan yuran makan, yuran sekolah lah. Yuran PIBG juga diucapkan ribuan terima kasih, sumbangan PIBG dan sumbangan kecemerlangan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada parent, kepada ibu bapa dan juga para pelajar kena memberi informasi kepada ibu bapa anda. Dan diharap kerjasama ini akan terjalin sehinggalah kita di tahun-tahun berikutnya. Seterusnya pendaftaran, sewaktu pendaftaran nanti pelajar kena pastikan waktu pendaftaran nanti kena pembayaran dia yuran asrama, yuran sekolah, dan juga yuran kecemerlangan. Sebab kita PC kita akan bermula sebaik sahaja kita bersemuka. Sebab yang akan berada di 20 hari bulan itu, kita belum menerima dari tingkatan 1, tingkatan 4 dan 5. Kesemuanya ini ada peperiksaan. Jadi kita perlukan dana kecemerlangan itu. Dana kecemerlangan adalah untuk mengadakan aktiviti akademik dan juga kelas-kelas tambahan dan sebagainya. Kita akan mula saja buka sekolah, kita akan terus mula penumpuan kepada exam tersebut. Sama ada pelajar tingkatan 5 tahun depan, tahun depan, tingkatan 5 tahun depan dia SMA. Dan kemudian tingkatan 3 masuk tingkatan 4 untuk SMA pula. Kesemuanya itu adalah kelas-kelas peperiksaan yang memerlukan dana untuk beroperasi. Okey, seterusnya untuk makluman pelajar atas sumbangan ibu bapa dan juga staf, guru-guru, sekolah, pihak sekolah dapat menjalankan, membuat baik pulih di asrama dan juga di sekolah. Untuk pengetahuan pelajar, seandainya pelajar tertanya-tanya di manakah kita salurkan wang kecemerlangan tahun 2020. Yang pertama, khas untuk faslun idhafi atau kelas tambahan sahaja kita membelanjakan habis 31,000. Seterusnya aktiviti-aktiviti lain
Ya, hari kecemerlangan kita akan bawa kepada tahun 2021. Maknanya pada tahun 2021 nanti, di hari kecemerlangan itu, pelajar yang akan menerima hadiah ialah pelajar peperiksaan tahun 2019 dan tahun 2020. Di situ dana dia lebih kurang 40,000. Ya. Jadi seandainya ada, kemudian kalau untuk core curriculum dan juga HEM, core curriculum kita lebihkan kepada penumpuan kepada prasarana core curriculum. Ya, kita dapat baik pulih bilik uniform, kita arahkan kepada kabin kita sekarang pada tahun 2021, insya-Allah kita sudah ada kabin khas untuk bilik sumber PJPK yang di mana nanti senang guru-guru PJPK untuk buat aktiviti. Okey. Seterusnya, ya, baik pulih diharapkan pelajar nanti kalau balik ke asrama, masalah air insya-Allah ya kita telah lakukan baik pulih asrama, tandas dan juga bilik-bilik, kecuali blok B asrama puteri baik pulih akan dijalankan pada awal tahun 2021. Ya, itu dia punya bajet yang turun daripada KPM itu ialah pada 2021. Saya rasa pelajar tingkatan 4 dan 5 yang akan hadir pada 20 Januari cukup berada di blok A. Kalau anda semua blok A, tandas, bilik basuh, bilik gosok, ya, kita telah baik pulih, dan mana yang belum, asrama puteri dah selesai. Dah cantik, dia cat, tukar pintu dan sebagainya. Segala yang tersumbat dan sebagainya kita telah laksanakan. Sumbangan daripada ibu bapa, dan kita gunakan duit kecemerlangan HEM untuk membaiki tandas dan sebagainya. Saya anggarkan melebihi 30K. Jadi diharap kesemuanya itu nanti pelajar bila datang sesi 21 kita lihat anda boleh menggunakan tandas dengan sempurna. Okey, sekarang menunjukkan jam 9.48. Untuk akhirnya, saya harapkan para pelajar dapat menggunakan kesimpulannya, ya, menggunakan masa cuti ini dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang menjana minda dan juga untuk kesihatan fizikal. Jaga diri anda, ya, terutama saya kata tadi pelajar yang untuk peperiksaan, ya, kelas peperiksaan, jaga anda diri anda, jangan keluar, ya. Kalau nak keluar juga pakai pelitup muka, jaga kebersihan diri, ya. Lebihkanlah, ya. Kita tidak tahu, ya, tahun ini untuk SPM adalah tahun akhir untuk KSSM, ya. Kita tidak tahu, ya, soalan sama ada nak bagi yang susah atau yang mudah ataupun seterusnya. Ya, jadi anda perlu, ya, jaga masa, jaga diri, ya. Itu yang paling penting sewaktu anda cuti ini. Seandainya ada masa terluang, tolonglah ibu bapa anda, timbalah, ya, kerja-kerja di rumah,
diharap nanti pelajar yang lelaki ke atau perempuan, pengurusan diri itu. Saya lihat pengurusan diri anda perlu ditambah baik. Kalau pasang cadar, tak kira lelaki atau perempuan, belajar macam mana nak pasang cadar dengan baik dengan ibu bapa anda. Macam mana nak menguruskan diri. Macam mana penggunaan tandas yang sempurna. Kebanyakan tandas, saya dah nak akhir tapi saya tak jadi akhir juga. Apa yang ada di dalam tandas sewaktu dibaik pulih ialah hazanah-hazanah anda semualah. Ada yang paling yang menyebabkan tersumbat ialah getah paip. Getah paip macam mana saya tak tahu, macam mana getah paip air boleh masuk terus ke dalam tandas. Bila dia tersekat, di situ dia antara penyebab. Seterusnya adalah barang mandian anda. Kalau sabun boleh larut, tapi bekas sabun, bekas botol mineral pun ada dalam tandas. Kalau yang perempuan, al-maklum sajalah. Macam-macam lagi yang ada. Jumpa IC, jumpa wallet, maknanya saya pun tak tahulah. Jadi anda, apa yang saya nasihatkan pada anda bila ada di rumah, belajar penggunaan pengurusan diri termasuk penggunaan tandas. Sebabnya berlaku di sekolah, sebabnya anda tidak jaga tandas seperti anda jaga tandas di rumah anda. Jadi nanti Puan Haryati akan tekankan di awal persekolahan nanti apa yang perlu anda buat untuk kita kurangkan kerosakan di tandas. InsyaAllah di awal nanti kalau tidak ada apa-apa, maknanya air, incoming water dan sebagainya akan cantik lah. Cuma tandas kita baik pulih secara maksimum ialah untuk blok B sahaja. Yang lain tu kita baik pulih mengikut keperluan sahaja. Okey. Saya rasa cukup sekadar ini kepada para pelajar. Saya harap anda dapat ingat dan laksanakan, aplikasikan pesanan-pesanan saya tadi. Dan di akhir kata, saya mohon ampun dan maaf seandainya sepanjang 2021 ini saya melakukan kesalahan, kesilapan sama ada tutur kata ataupun perbuatan saya mohon ampun dan maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan dan amanat yang disampaikan oleh Yang Berusaha Puan Hajah Nazara binti Mahmud. Majlis merakamkan ribuan terima kasih. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya marilah kita bersama-sama menyaksikan montaj bagi program akademik, hal ehwal murid dan kurikulum Sekolah Agama Menengah Bersari sesi 2020 yang telah dijalankan sepanjang tahun. Mari kita saksikan. Begitulah tadi persembahan montaj yang menggamit kenangan dan suka duka warga Sekolah Agama Menengah Bestari. Sesungguhnya sesi persekolahan tahun 2020 tidak mungkin dilupakan walaupun kita bersama dalam waktu yang singkat. Moga Allah jauhkan dan hapuskan wabak COVID-19 ini dengan segera dan keadaan kembali normal seperti biasa. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya persembahan montaj sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis tausiah akhir tahun dan bacaan Yasin Sekolah Agama Menengah Bestari bagi tahun 2020. Terima kasih kepada semua yang hadir dan setia dari awal sehingga penghujung siaran. Segala kelemahan dan kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami sebagai jawatankuasa pengelola majlis memohon maaf. Akhir kalam, salam hormat buat semua. Ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.